Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hanya lulus Rp120.000, cegah hakisan pantai, beli kereta baharu Exco mampu pula. Wah, ini satu isu yang memang menarik perhatian kita. Kerajaan negeri Terengganu dikritik apabila hanya meluluskan peruntukan sebanyak Rp120.000 bagi mencegah hakisan pantai serta membaik pulih kerosakan di Kampung Tanjung Batu Rakit, Kuala Nerus. Sebelum ini tular dakwaan pembelian sejumlah kenderaan utility sukan SUV jenis Mazda untuk ahli Exco yang mengundang pertikaian berhubung keperluan utama kerajaan negeri dikuasai PAS itu. Menerusi laman Facebook Suara Rakyat, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan sebanyak Rp70 juta pada 3 Januari tahun lalu untuk pemulihan pantai terhakis termasuk pembinaan 16 pemecah ombak luar pesisir. Walau bagaimanapun, kemajuan projek pembaikan bermula dari pantai Magabang, Telipot hingga ke pantai Batu Rakit tersebut setakat ini hanya siap 20%. Apa sudah jadi dengan duit berjumlah Rp70 juta itu? Kalau untuk keperluan rakyat, Menteri Besar hanya luluskan Rp120.000. Tapi belanja beli 10 biji kereta mewah Mazda untuk dia dan geng-geng exco-nya sehingga jutaan ringgit mampu pula, kata netizen. Menurut laman itu yang meraih lebih 400 komentar setakat ini. Pada 15 Januari lalu, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar memaklumkan kerajaan telah mengeluarkan peruntukan sebanyak Rp120.000 bagi menyelesaikan beberapa perkara semasa yang sedang berlaku di Batu Rakit. Sebelum ini, Exco Infrastruktur, Utiliti dan Pembangunan Luar Bandar Hanafia Mat dilapor sebagai berkata, Kerajaan Terengganu telah menghantar permohonan peruntukan bagi membina tembok penahan ombak atau struktur rock revetment. Hanafia berkata projek membina tembok sejauh 400 meter dengan lebar 1,5 meter dari bahu jalan itu sebagai pelindung pantai daripada hakisan. Jelasnya peruntukan sebanyak Rp600.000 itu meliputi kerja-kerja baik pulih jalan runtuh di Kampung Tanjung Batu Rakit. Namun demikian, apa yang mengejutkan ialah netizen mula menghidu sesuatu, iaitu kenapa kalau untuk rakyat hanya Rp120.000, tapi memberi kereta mewah Mazda bernilai jutaan ringgit boleh pula, kata netizen. Hanya diluluskan Rp120.000 cegah hakisan pantai. Beli kereta baharu Exco mampu pula. Kadang-kadang terfikir jugalah, kata netizen, dengan Rp120.000 dengan kos pembaikan cegah hakisan pantai, apa sangatlah yang boleh dibuat dengan nilai Rp120.000 itu sahaja. Bukankah itu satu jumlah yang kecil? Lagi pula, kerajaan sudah pun meluluskan peruntukan Rp70 juta pada 3 Januari tahun lalu untuk pemulihan pantai hakisan terhakis, termasuk pembinaan 16 pemecah ombak luar pesisir. Tapi yang menghairankan, sampai sekarang projek pembinaan bermula dari pantai Mengabang, Telipot hingga ke pantai Batu Rakit hanya setakat ini siap 20%. Sudah 1 tahun, baru 20%. Apa sudah jadi dengan peruntukan Rp70 juta yang sudah diluluskan itu? Kalau untuk keperluan rakyat, Menteri Besar hanya luluskan Rp120.000, kata netizen. Tapi beli 10 biji kereta mewah Mazda untuk dia dan geng-geng exco-nya sehingga jutaan ringgit mampu pula, kata menurut laman yang meraih lebih 400 komentar itu setakat ini. Pada 15 Januari lalu, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar memaklumkan kerajaan telah mengeluarkan peruntukan sebanyak Rp120.000
bagi menyelesaikan beberapa perkara semasa yang sedang berlaku di Batu Rakit. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. UMNO Gua Musang mahu Perdana Menteri bertanggung jawab isu titah edendum. Ada netizen kata, harap-harap tidaklah kuli suruh pula Anwar Ibrahim letak jawatan dan bubar pula parlimen dan bubar pula kerajaan dan buat pula PRU. Kita tahu Kuli ini dia begitu rapat dengan bekas Perdana Menteri yang lalu, yaitu Tun Mahathir. Jangan-jangan nanti tiba-tiba pula mereka bersahabat lagi, meminta pula sekali lagi Anwar Ibrahim letak jawatan lagi lah, macam itulah. Tapi kita harap-haraplah apa yang dikatakan itu tidak terjadi. Karena kita sudah muaklah dengan permainan politik, permainan sandiwara, drama-drama politik yang seperti ini. Anwar Ibrahim sudah menyatakan kebenaran tentang isu titah edendum ini. Tapi ada juga orang yang sengaja memanjang-manjangkan. Yang lebih teruk lagi, ia datang daripada kalangan keluarga kerajaan Madani sendiri, yaitu UMNO Gua Musang. Lupakah Kuli bahwa kerajaan yang ada sekarang ini adalah gabungan kerajaan perpaduan antara UMNO dan juga PKR, Pakatan Harapan. Tidakkah apabila Kuli bercakap tentang perkara ini juga akan bersangkut paut dengan kerajaan UMNO, Barisan Nasional? Cubit, kaki kiri, kaki kanan pun boleh terasa lebih kurang macam itulah. Jadi, apabila Kuli kata antara yang disebut oleh Kuli di dalam isu ini ialah beliau kata Anwar Ibrahim menyembunyikan titah edendum tahanan rumah Najib dan selain daripada itu telah menghalang proses keadilan. Apabila bercakap tentang kononnya Anwar Ibrahim menyembunyikan titah edendum tahanan itu dan menghalang proses keadilan, ada netizen mula bertanya kepada Kuli, sejak bila pula Kuli tiba-tiba menyokong pula Najib? Sejak bila pula tiba-tiba Kuli ini berminat dengan Najib? Apa sandiwara yang mau dicipta oleh Kuli semula? Ada beberapa perkara yang disebut oleh Kuli di sini. Kata Kuli, Anwar Ibrahim ingkar, menyembunyi dan menafikan titah yang di Pertuan Agong. Dan itu satu penderhakaan. Kata Kuli lagi, tindakan Perdana Menteri tidak konsisten dengan jawapan-jawapan sebelum ini. Jelas menampakkan wujud kelemahan, kata Kuli. Namun, mari kita lihat apa komen netizen. Apa komen netizen tentang isu ini? Adakah netizen menyokong Kuli atau sebaliknya? Ada netizen yang begitu marah dengan Kuli. Kata mereka, Najib punya kes itu sungguh memalukan. Pemimpin negara ini sokong perasua, perompak, penipu, penyangak, penyamun dan pencuri habis-habisan, walaupun semua mahkamah di semua peringkat sebulat suara membuktikan Najib itu salah. Sungguh memalukan, kata Green Cheetah. Kata Green Cheetah, hello Kuli, rakyat Malaysia nak UMNO bertanggung jawab ke atas kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh penyangaknya Najib. Dia menyebabkan negara ini rugi berbilion-bilion, menipu dan merompak duit rakyat. Sampai sekarang dia tak pernah insaf atas perbuatan dia yang terkutuk itu, kata beliau. Orang yang memperjuangkan perasuah tidak layak jadi pemimpin, kata Green Cheetah lagi. Negara lain lawan rasuah habis-habisan, tetapi pemimpin negara ini sokong pula perasuah, perompak, penipu, penyangak, penyamun dan pencuri habis-habisan, walaupun semua mahkamah di semua peringkat sebulat suara membuktikan Najib itu salah. Sungguh memalukan, kata beliau. Ada juga yang memberikan komen agak luar biasa. Katanya, tolonglah jangan ampunkan Najib lagi dan jangan manjakan Najib lagi, kerana Najib membawa kerugian berbilion-bilion karena kesalahan menyakau duit negara, kata beliau. Baru-baru ini Kadir Jasin juga menyatakan bahawa jangan manjakan Najib. Sudahlah manjakan Najib, kata beliau.
Ramai lagi banduan pesalah di dalam negara ini yang turut boleh menerima pengampunan seperti Najib, tetapi tak pula dilayan seperti Najib, kata beliau lagi. Ping Merlin kata Anwar Ibrahim Perdana Menteri terbaik di rantau Asia ketika ini. Jadi diharap isu-isu remeh seperti hal Najib ini diketepikan demi menjaga kesejahteraan rakyat dan negara. Najib sila terima hukuman seadanya seperti pesalah-pesalah lain, kata beliau lagi. Sekret Tiger kata, tepat sekali. Dia menyokong apa yang Ping Merlin kata. Dia kata tepat sekali. Banyak lagi kerja yang patut dilakukan oleh Anwar Ibrahim selain melayan karena manja kes Najib Titah Edindum ini, kata beliau. Just lupakan hal-hal remeh Edindum ini, buang masa saja. Biar saja Najib terus menerima hukuman di penjara, kata Scarlet Tiger. Saudara-saudara sekalian, ada juga beberapa komen lagi yang luar biasa di sini, yaitu ada kata Najib patut terima terus hukuman dan tidak lagi diperbesarkan titah edindum itu, kena sudah diterangkan sebaik-baiknya oleh Anwar Ibrahim, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda